Okay guys, lagi sekali lah Assalamualaikum semua. Selamat datang semua yang baru datang maupun yang dah dari tadi sudah datang. Salam sejahtera. Okay, di mana hari ini kita akan bahaskan ataupun kita akan discussion mengenai market minggu ni. Alright? So seperti biasa sebelum kita mulakan kita punya sesi untuk hari ini, kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita belajar hari ini ataupun kita uh, consume ilmu hari ini berkatlah insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yes, yes. Saudara, saudara. Alright. Okay. Nak tanyalah sedikit sebanyak. Yang di dalam Zoom ataupun yang dalam TikTok, nak tanya sedikit, berapa lama sudah habis kita trading? Berapa lama sudah habis kita di dalam bidang trading ini? Mungkin ada yang belum sampai 1 tahun, berbulan-bulan, mungkin ada 10 tahun. Beritahu saja. Share sedikit. Berapa lama habis kita trading? Bertahun-tahun. Okay. 5 tahun. Okay. 6 tahun. Newbie. Alright. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang respon. So, indah kisah sebenarnya untuk malam ini, indah kisah di mana ada yang newbie ataupun yang dah lama dalam bidang trading. It's not problem for me. Okay. Tapi insyaAllah malam ni kita akan bahaskan everything. Alright. Okay. Tapi sebelum saya teruskan pelajaran ataupun discussion untuk malam ini, apa yang saya minta daripada habis kita semua, kalau boleh kosongkan minda habis kita. Maksud kosongkan ni, kalau boleh ego tu keluarkan dulu. Malam ni kita ni belajar adalah untuk belajar untuk untuk lebih tahu lagi lah, lebih dalam lagi tentang forex ni. Pada siapa yang dah lama tu, okey, kalau boleh try tu apa yang kita belajar sebelum ni kita simpan di sini. Lepas tu dah habis saya punya webinar malam ni, kita fikir-fikirkan lah yang mana rasa macam bagi kita okey, kita ikutkan. Ikut kita lah punya cita rasa. Okey, tapi malam ni insyaAllah saya akan beritahu daripada A to Z dulu. Lepas tu kita akan review market. Alright. So seperti biasa guys. Okay. Soalan yang macam biasa. Every single time. Okay guys, siapa tahu saya punya soalan. Every single time saya buat webinar ataupun seminar. Apakah soalan yang famous? Itu dia nampaknya. What is forex? Betul. Okay, itu adalah benda paling basic. Kenapa saya selalu tanya habis kita, apa maksud forex ni? Sebab kadang-kadang katanya ni terlupa ataupun katanya ni macam terlalu fokus on yang berfaedah. Sebenarnya trading ni basic itulah yang segala-galanya yang akan menjawab persoalan habis kita. Sudah basic pun sudah habis kita kurang faham, apatah lagi kalau kita ni kan masuk ke dalam technical. Okay, I believe semua orang tahu sudah. Forex ni maksudnya kata singkatan bagi foreign exchange. Okay, for foreign exchange. Luruslah jawapan itu kan. Exchange. Salah exchange change. Okay, ini sekarang okay kan? Ini putus-putus. Okay, foreign exchange which is for X. Okay. Apa yang kita ni buat ni sama seperti money changer. Contoh bis kita akan pergi Kuala Lumpur lah, Malaysia saja. Mestilah ataupun wajiblah kata ni menukarkan duit daripada Brunei ke Malaysia. Okay. Tapi di dalam apa yang kita ni buat masa ni adalah online. Tapi sebenarnya indah samalah. Sebab apa?
Kalau di offline ataupun dapan-dapan, kata ni nampak dia punya duit itu. Tapi dalam forex online ni, kata ni dah nampak duitnya. Dan kata ni dah tahu macam mana kan berjual beli. Betul kan? You can klik terus ni link yang ada bio, insyaAllah. Okay? Kan, betul kan? Sebab selama ni bis kita tekan buy, tekan sell, tapi kita dah tahu apa, kenapa kita buy, kenapa kita sell. Alright? So yang pertama sekali, forex ni adalah sama seperti macam perniagaan. Dia adalah bisnes di mana apa yang kita ni dagangkan ni adalah ikutlah currency apa yang kita trade sebenarnya. Kadang-kadang ada forex, ada oil, ada stock. Tapi masalah ni yang biasa saya sendiri pun, I believe ramailah semua trade gold kan, emas. Kita ni akan bahaskan tentang inilah. Alright? So di mana berjual beli ni macam mana caranya kita ni kan berjual beli. Sebab dalam trading ni sama macam game slot atau kerja abang. Kalau rasanya sama, silakan. Tapi ini sama. Okay? Kalau game slot ni, kita ni main hantar saja kan. Dia belum pernah main, tapi dengar-dengar lah. Macam mana kan main game slot ni? Siapa dah beritahu? Macam mana main game slot? Dan hantar saja kan. Dan ni berbet. Teruskan bet. Saya beritahu. Free spin. Lagi-lagi macam mana kan? Free spin. Wih, Masya Allah. Okay, so now sebenarnya forex ni, kalau kita ni fikirkan di Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, kita ni anggap benda ni macam judi. Macam contoh, ada yang membuatkan investment, investment plan dan segala macam. Investment plan yang 1,000 ke 10,000. Itu tak yang memburukkan industri forex sebenarnya. Tapi kalau kita ni ke luar negeri, jangan terjauh ke jauh pula sebenarnya. Kayak Amerika lah, Europe. Forex ni orang jadikan salah satu kerjaya. I believe di Brunei pun ada sebenarnya, which is bank Brunei lah, mustahil kan dah boleh. Tapi kayaknya biasalah. Kalau tak putih lah, teruskan. Kalau ada salah lah. Mana buat banner? Project Bin Hub. We test mic. Dia punya Zoom start. So soalan untuk malam ni adalah how we sell and buy. Ni macam mana caranya? Sedangkan di dalam ni tani buy dan sell. Tapi tani tahukah? Yes, betul. Seperti saham pelaburan, betul. Tapi ini kita ni pelajarilah benda ni kan. So, tapi macam mana caranya kita ni kan berjual beli dalam trading ini? So, yang pertama sekali, apakah syarat sah jual beli? Yang pertama adalah, apa guys? Yang pertama, dia ada 4 kan? Syarat sah jual beli. Okay, yang pertama adalah penjual. Yang kedua adalah pembeli. Betul. Yang lain dah tahu guys. Yang ketiga adalah untuk belakang cerita lagi. Barang yang dijual beli. Betul. Barang. Yang keempat adalah akad. Betul kan? Betul. Barang yang dijual. Yang keempat adalah akad. Tapi sekarang ni zaman moden kan. Macam mana kata ni ketahu? Masa ni jarang. Contoh tani kan makan. Tani bayar. Ada kata dia cakap, saya beli makanan dia. Jarang je kan. Ataupun beli apa sajalah barang. Di DIY. Contoh DIY. Masa ni pakai apa? Betul. Receipt. Bill. Zaman moden sudah kan. So bill tu, kenapa orang cakap kalau kan warranty mesti ada bill? Claim warranty mesti ada resitnya kan? Disebabkan itu adalah bukti di antara bis kita, si penjual ni dan pembeli bis kita. Di mana kita bersetuju untuk membeli barang itu
Contoh kita lah, membeli barang minuman ni dengan harga RM1. So kita bersetuju. Dan yang penjual ni bersetuju, dia menjual minuman ni dengan harga RM1. So keluarnya resit. Tapi dalam trading ni macam mana kan guys? Barangnya, besar ni lah. Yang apa yang kata ni trade ni lah biasanya. Ada members tu ya, betul. Okay. Penjual pembeli ni siapa? Yang di dalam trading forex siapa guys? Kepala yang dalangnya ni siapa? Penjual dan pembeli. Siapa guys? Penjual dan pembelinya siapa? Ramai je 61. Dia ramai-ramai. Penjual broker bukan? Lagi-lagi siapa? Siapa guys? Penjual dan pembeli. Betul. Bank, retailer, semua lah banyak. Petani ni pun sama juga. Petani yang menjual dan membeli. User lah, betul. Kalau broker, dia adalah macam salah satu platform. Platform lah. Apa ayatnya yang lurusnya? Kira orang tengah lah tu. Di mana ia yang menyediakan ataupun tanah. Broker ni sama macam rumah. Tadi ada barangnya, tadi mencari pembeli. Yes. So tadi cari pembeli dan katanya adalah penjualnya. Terus gitu. Something satu lah. Okay. Membeli panding juga. So now, tadi tahu sudah. Yang menggerakkan market ataupun yang menjual beli ni ketani. Tapi yang ketani tahu, biasanya yang big player ni adalah bank. Ada orang cakap Rothschild. Rothschild. Dia tahu macam mana kami nyebut. Tapi bank lah. Bank yang menggerakkan market. Tapi guys, macam mana kata ni kan tahu, diorang ni menjual dan membeli. Kan tadi nampak candlestick ni menurun, candlestick ni menaik. Apakah fungsi candlestick ni? Siapa dapat jawab? Apakah fungsi candlestick? Apakah fungsi candlestick ni? Lagi sekali jawab soalannya. Ini malam ni kita ready arah teks. Kalau siapa laptop kah, standby arah message. Sebab saya ni suka bertanya. Itu inilah. Okay. Represent price. Hanya indikator doang. Price level. Nada order candlestick dah jalan. To indicate. Okay, betul. Candlestick adalah indikator sahaja. Kalau kita ada pernah nampak dalam my channel, saya dah bagi ilmu Marifat Forex. Entry Tok Kajai. Di mana ia mengatakan candlestick ini adalah indikator. Di mana menunjukkan ia menaik dan ia menurun. Yang menunjukkan ke tadi ia menaik dan menurun lah. Contoh macam apa saja saham. Even saham Apple, kadang-kadang ada dropnya, kadang ada naiknya. So itu indicate di mana harga tu pernah jatuh. Saham Apple tu pernah jatuh. Saham Apple tu pernah naik. Okay. So ini sama je dengan candlestick. Tapi persoalannya lagi sekali, macam mana kata dia kan tahu yang di situ ada order bank lah. Di mana bank itu meletakkan diorang punya order. Sebab tanpa ada order, candlestick ni indahkan wujud. Ia indahkan bergerak. Sebagai contoh di weekend ni lah. Hari Sabtu dan juga hari Ahad. Kalau kata ni lihat, chart ni indah bergerak. Betul kan? Sebab apa? There is no order. Even kita ni pun ada berjual beli. Even bank pun cuti, ada berjual beli. So now make sense kan? Kenapa weekend tutup? Weekend indah bergerak chart ni. Kecuali Bitcoin. So, tapi khas untuk gold ni, even kita ni pun cuti, diorang pun cuti bank. Even kita ni kan trade pun, indah dapat jual. Sebab apa? Bank cuti. Okay. So now, lagging. Hello. Test mic. Test. Hello.
Now okay, hello, hello. Now okay kah guys? Hello, halo, halo. Nyanyi sekarang. Sampai, okay. Okay, lancar. Okay, alright, alright, alright. Ada tuan. Boleh terus tekan saya punya link bio. Alright. Okay, apa tadi? Last kita terdengar tadi apa? Apa yang start tadi? Saya pun lupa apa tadi saya cakap apa. Uh, Macam mana kata ni kan identify di situ ada order. Sebagai contoh lah kata ni kan. Apa namanya? Kalau contoh kata ni ke Jollibee ataupun McDonald. McDonald lah biasanya kata ni pakai tanya order pakai apa namanya tu yang TV dalam tu. Yang TV dalam tu lah. Tadi pakai, tadi agak contoh lah. TV dalam di sini. TV dalam tadi apa ayam, nasi, apa lagi tanya no, minta lagi. Minuman dan segala macam. And then di bawah sekali itu apa orang panggil? View my order kan dulu kan? View my order. Tapi belum tadi balik kan? Tadi just berminat saya dulu. Tadi add to cart. Add to cart. Sama macam Shopee lah. Shopee kah? Uh, apa lagi? Lazada kah? Macam-macam. Facebook kah? Yes. Proceed or not? Alum check out betul. Lepas satu, udah tadi agree ataupun tadi bersetuju. Macam contoh macam nama sudah. Okay, sudah ni. Tadi bayar kan? Once tadi bayar, tadi akan dapat receipt. Di mana receipt itu ada nombornya. Nombor order. Lepas satu, baru tak tadi nampak ada screen TV McDonald tu nombor ke tani. Bermaksud ke tani sudah menjalankan order tu ataupun tani berminat dan ke tani membeli sudah barang itu. So berarti order sudah jalan. So sama je dengan trading ini. Macam mana tani kan masukkan cerita yang tadi itu ke dalam trading ini, tani mesti bawa cerita makan ini. So first thing kita tahu siapa yang trade forex adalah bank. Macam mana kalau kita ni berfikir secara waras, tadi berfikir secara macam terbuka lah. Correct me if macam kurang jelas, beritahu kalau kurang jelas. Tapi kalau kita ni fikirkan, okay, kan bank ini biasanya orang invest ataupun orang letakkan orang punya duit bukannya RM1, RM2. Lot kita ni RM1, 1 sen, 2 sen. Lot kita ni kan biasanya 10 sen. Even 100 lot pun masih damit bagi orang. Orang biasanya macam million, billion, trillion, apa lagi? Ambil tahu 1M saja. In one level ni, contoh pada harga 2,000, pada kebiasaannya, orang akan ada sideways. Sideways ni maksudnya apa? Orang dah tahu apa kan diaganya ni. Ataupun sideways ni bermaksud erti kata lain adalah orang mengkolek kata ni punya duit. Sebab bank ni berakal. Setiap hari minggu insyaAllah. Dalam grup pun ada insyaAllah. Okay, maksudnya erti kata lain, dorang mengkolek kata ni punya duit. Retail trader ni. Sebab bank ni dorang indah mau menggunakan duit dorang. Sama macam Brunei aja kan. Bisa sasak dia ni. Daripada kena blok belakang macam tu lah. Nanti sasak saya tu. Okay. Daripada kena blok. Daripada hilang duit dalam bank. Macam-macam lah. Kan. So tempat lain pula kena salah-salahkan. Gitu. Okay. Dah tu pulang larinya. Okay. So sideways ni maksudnya arti kata lain. Dorang collect kata dia punya duit lah. Lepas satu, dorang collect. Dorang tahu sudah. Ni. Simpan pada harga 2,000, dorang tahu sudah. Dorang akan simpan dorang punya sell limit. Apa maksud sell limit ini? Siapa dah beritahu? Apa maksud sell limit? Tanda shadow. Shadow, body shadow. Order. Okay, betul. Lagi-lagi. Apa maksud sell limit? Pre-order. Betul. Lagi-lagi. Melayunya kah? Englishnya kah?
Pending order. Alright, betul. Aku minta kamu jual. Ya, betul. Aku nak jual, betul. Berminat untuk sell. Aku ingin jual, betul. Sell limit, yes, pending order. So, pending order ni maksudnya pending kan? Belum lagi trigger. So, apa Melayunya adalah sell limit ni, aku berminat ataupun aku nak jual lah, sama. Aku berminat kan menjual. Ini Melayunya. Even kata ni, kenapa tadi simpan sell limit? Selagi belum kena, belumlah trigger. So now ni dorang, ni cerita dorang lah. Tadi fikir macam, luruskan ya. Ataupun, macam mana lah bank ni biasanya akan berlaku happen. And then lepas sideway berapa lama, ya, dia naik laju. Dia naik laju, kenapa dia naik laju? Order di atas ni, plus tadi punya order baru 1 sen, 2 sen, 10 sen, RM1. Lepas tu, boom, junam. Kenapa yang naik laju dan turun laju tu disebabkan order sudah jalan. Ha. Yang naik laju untuk collect order, boom, turun laju, ya, order sudah jalan. So, di mana tandingkan marking? Di atas ni. Sebab apa? Sell bagi orang bank. Sebab trading ni, sebenarnya, ketanian ni hanya penumpang. Okay, tadi ni hanya passenger. Macam kapal terbang lah. Ni balik-balik sudah ni. Contoh ni, kapal terbang. Tadi minta arah pilot tu. Bro pilot, bro captain, boleh kah singgah sekejap? Tadi kan ke KL ni. Lepas tu bro, singgah aja dengan kucing, ambil barang. Boleh kah arah pilot tu? Dia boleh kan? Tadi happy ko, saya ya kanan tu je tadi semua tu. Yang kiri tadi ko je kiri. Sama je kan trading ni. Tadi akan ikut bapak ni. Tadi akan ikut yang test mic. Linking ah? Oh, kau linking sekejap. Betul, ikut pilot. Now okay. Hello? Now okay kah? Ngau, BNN pun ikan ikut. So ya, suatu guys. Okay, so tanya akan ikut pilot. Okay, so tanya akan ikut saya pilot ni. Ke kiri tu juga, kanan tu juga. Alright. So tani simpan lah box satu tadi sini. Which is ramai orang panggil big movement, engulfing, dan segala macam lah. Macam-macam orang panggil. Terpulang lah. Yang mana kita rasa comfortable memanggil, saja. Belum kita ni cakap pasal SNR kan ni? Belum. Sabar lo, sabar. Alright. So di sini tanyakan masuk tempat atas ni. Okay. So now SNR. What is SNR ni? Support and resistance. Apakah maksud support ni guys? Support adalah harga yang di bawah. Betul. Dan resistance adalah harga yang di atas. Okay. Support dan resistance. Tapi persoalannya, di manakah yang patut kita ni marking? Which support ataupun resistance? Inilah. Ni yang di atas tadi. Kalau support sama je yang boom, yang obvious. Betul, yang obvious, betul. Yang macam yang seorang-seorang, that's why kadang-kadang kenapa which time frame yang patut adalah higher time frame. Which is H4, H1 lah biasanya untuk cari setup ni. Daily kalau ada lagi bagus. Okay? Boleh faham? So now, boleh lah. Tadi masuk ke dalam chat sudah ni kalau. Biar short and simple saja. SOP nanti dah. Alright. So now, kalau kau tadi lihat, apa benda ni guys? Apa benda ni? Baru satu setup yang mingguan ni lah. Obvious kan dah obvious tu guys. H4. Like I said tadi, the higher the better. Kalau siapa tanya time frame mana sir untuk marking ni? Jawapannya, the higher the better.
Contoh di M1 dan M5. Which one patut kita marking? M5 lah. Sebab apa? The higher the better. Sebab big player ni orang bukannya akan trade every day ataupun every time. Diorang ada masa-masanya. Contoh macam ni, diorang sekali boom boom terus. Okay, so di mana? Kalau kita tadi lihat berapa lama sideway ni? Each candle 4 jam kan? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 jam dia sideway. 40 jam dia jadi sideway. Ni guys, ada orang tanya ni guys dalam TikTok. Kalau kau dah jadi IP, adakah Husin punya? Ui, soalan padu tu guys. Payah guys awasannya. Kalau kata ni kan berkongsi ilmu tu pun sudah salah. Tani karet pun salah. Macam mana tu guys? Sure soalan macam ni. Tapi apa kan daya kan? Tapi apa kan daya? Tani dah dapat menutup mulut orang ni. Kan? Even kita ni dah dapat apa orang cakap? Allah selamat sekejap. Kacau tu kan? Tapi kan biasalah manusia. Manusia anda pandai ada berpuas hati. Gitu. Ada patah-patah pernah bercakap. Ni ada pepatah seorang ni. I think kita pun tahu speed lah. Apa yang minggir lo? Jangan cakap lah. Jangan. Tapi santai sih guys. Andang itu kan. Andangnya. Itulah namanya manusia. Bukan MC kali itu orang. Tapi tak apa guys. InsyaAllah. Selagi mana kita still support, saya akan bagi sebanyak yang mungkin ilmu. Okay. Itu saja insyaAllah. Alright. Okay, so now kita sambung lagi ni. Bertanya saya love you ni. Dapat love you more ni. So now, kalau kita dilihat balik chat ni. Get back balik. Sorry guys, ada iklan sikit. Mesti ada, bagus. Soalannya bagus. Supaya orang bangun sini dalam Zoom ni. Thank you Big Boss, thank you. Ni nah. Ada cakap satu. Rezeki Allah yang bagi. Bukan IB, bukan Forex. Kan? Simple. Macam contoh kita bekerja. Adakah kerja itu bagi rezeki kita? Bukan. Allah yang bagi rezeki. Gitu. Masya Allah. Fly satu. Okey, kita sambung balik. Terima kasih semua. Nah, tutup kamera. Tutup guys, sekejap. Guys, freeze. Hello. Alright. Sorry guys. Saya foto DL app tu aja. Kejap. Alright. So now, ni kalau kita lihat, ini time frame H4. Sorry dia. Time frame H4. No. Time frame H4, 40 jam yang sideway. Tiba-tiba, dengan satu momentum saja ni warna merah ni, dah sideway, tiba-tiba, naik laju, 1 jam saja guys. Satu candle which is 4 jam. Satu momentum. Apa yang kuat? Seller ke buyer? Siapa dah jawab guys? Seller ke buyer yang kuat? Yang control market? Tarang-tarang sudah nampak seller. Seller yang control market, yang dominate, yang macam dia tu sudah ni. Bukan orang lain lagi ni. Macam tu. Yes, betul. It's a seller. So that is how I trade lah sebenarnya. That is how saya mencari zone. Mau cerita market ni? Adakah saya buka line chart? Ada kan? Buka line chart ia menunjukkan shadow-nya.
Kalau kata ni lihat shadow ni lebih bermakna lah. And then lepas tu, complete je campur lagi kita punya SOP. Sebuah resistance, pecah support, support, support. Ataupun arti kata lain, buyer. Sebuah seller, pecah buyer. Nampak? Pum, ada buyer keluar. Pum, ada buyer keluar. Pum, buyer. Pum, satu seller ni yang memecahkan semua ni langgarannya. Tampak ni, ia dah sampai kemari. Tampak ni, ia dah akan sampai kemari. Dan lepas tu, ni setia si punca lah. So, ni saya gelar biasanya punca. Macam-macam lah namanya. Okay? So, di sini saya marking lah zone. Di mana kan entry sini? Cuba lihat berapa pips. The first time dia masuk. 80 pip. Okay. So, now, the next soalan. Ni teruslah. Buat reaction terus. Daripada zona ni, kalau kita ni lihat, berapa pip zona ni? 74 pip. Let me ask kita, adakah kita sanggup candle 74 pips ni untuk menampung kita punya floating? Sanggup candle 74 pip zone? Kalau sanggup, insyaAllah next week saya akan bagi signal 74 pip. Sanggup? Ada yang cakap sanggup, tapi ketawa ya. Berapa lama dah trading gua? Alhamdulillah, bertahun-tahun lah. I can say dari start 2017, insyaAllah. Margin dah strong betul. Ada yang cakap sanggup, tapi mungkin zone-nya 74 pip, modal RM10, entry 1 sen. Okey lah, RM7 saja floatingnya. Okay. So now, tanya masuk ke dalam reaction terus. Okay. Saya buatlah sini, reaction. Sama. Maksudnya sama ni, macam mana saya cari zone tadi tu, sama dengan reaction. Ingatkan dah lagi. Ada sideways, pum, pum. Mana yang saya cari? Okay. So now di mana? Turunkan ke lower time frame. Biasanya saya akan tengok, saya akan lihat M5, M15. Sebab apa? Ia pecahan candle tu lah. Kalau M1, kalau boleh, kalau dapat delete lah M1 ni. Okay. Tapi sekiranya di H1 ada je macam ni, H4 macam ni, contoh H4 macam ni, okay, tadi marking. H1 sama je macam ni. Lagi bagus lah, tadi akan entry. Tapi ni di lower time frame, M15. Nampak sudah. Ada nampak kan dah guys? Macam mana dia collect order di atas satu? Dia ambil zone ke tanya tu. Ada nampak? Di mana kalau tadi lihat, macam mana cari ambil zone tu adalah sideways, berapa lama? Puk, pum. 1, 2 momentum seller. Nampak dah sideways, naik laju, pum, turun laju. Di mana tadi kan makin, samalah macam mana. Daripada 74 pip, kita ni boleh jadikan ke 20 pip. 19 pip. Sudah 20 pip ni guys. Keluar TS-nya. Macam tu. Kan? Keluar TS. Kalau aku, itu nah. Entry sudah. 1 sen, 1 sen. Tapi dah tu, pum junam. Kalau aku, datang. Kalau aku full margin tadi, kalau aku takkan ni. Keluar kalau-kalaunya. So, inilah macam mana saya cari zone. Dan macam mana reactionnya juga. Okay? Boleh faham? So, now lagi guys. Macam. Sekejap. Kita akan buat sampai sini. So, tanya akan fokus on this week lah. Sorry. So, di mana lagi? Ada mesti kita nampak kah?
Okay. Kenapa saya marking macam itu? Ni, kenapa yang dari sini? Belum jawab dia. Ya guys, sudah. Kenapa yang dari atas satu dan kenapa saya marking di bawah satu? Sebab kalau di atas ni terlalu damit, terlalu damit. So biasanya lah saya akan selalu cakap be flexible with market. Maksudnya be flexible ni cara zone cara bis kita marking itulah be flexible. Di mana kalau kita ni lihat sama engulfing. Benda ni sama engulfing apa yang panggil? Supply and demand. Okay, ni engulfing. Nampak tak? Satu candle ni pecah semua ni. Betul? Lepas tu apa lagi? Big movement. Satu candle ni big movement boom terus. Lagi apa lagi? Orang panggil lah. Macam-macam lah namanya. Okay. Saya marking. Boom, dapat entry. Berapa pip untuk zona tu? Okay, 47. So now turunkan F15. Ada kena reaction nya. Okay, anda nampak F15, M5? Ada ke tak? Tengok. Okay, ini apa jelas. Ada kena kita nampak. Nada kan? So kalau nada, better janganlah. Kalau terlalu besar zona tu. Ataupun kita mau damitkan lagi, kita boleh ambil daripada siringan ini. Jadikan satu zon lah. Sebab kadang-kadang di atas kalian ni mungkin ada masih sisa-sisa order. Sisa-sisa order. So tadi boleh campurkan lah. Hampir masih dah jadi masalah. Daripada zon besar ke tadi boleh damitkan macam ni. So boleh. So kadang-kadang ke tadi ni, kalau ada reaction tu, biasanya kalau saya sendiri, ada reaction, memang takkanlah kau-kau. Memang takkan di sana macam tu. Okay. So now ada lagi. Kalau kita ni lihat. Ni contoh macam mana ni. Pup naik laju, turun laju. Belum ada pecah apa-apa kan. Naik sideway, pup sama lagi. Naik sideway, tiba pup, pup. Ada kena nampak ni. Di mana pup naik laju, turun laju. Pun boleh Josel. Boleh di sini. Okay. Kalau macam mana in this situation, saya siap. Legging tu juga. Saya takkan marking di sana. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat ni. Cara dia close candle tu dia cantik. Maksudnya apa? Dia ada meninggalkan shadow. Maksudnya masih ada mungkin buyer tengah kuat lah. Kalau macam ni, ya close pun seller terus. Close luar zone daripada ni. Kalau macam ni, ya shadow, saya tinggalkan ya shadow. So berarti ditakuti masih ada buyer tu. So that's why ia pecah. Yang dari respect di zone. Mungkin. Baik guys, saya ni sama juga. Benda yang sama. Dan ani juga. Sideway, tiba pum, pum. Seller keluar. Sama sideway. Satu, pum, sama. Seller keluar. Dapat entry sini. Mungkin nampak mudah, tapi it takes time for you to understand. Kan? So kalau dari Sir punya analisis, gol ni memang mau terbang lagi kan? Possible mau terbang, tapi kalau betul-betul dia akan mau terbang lagi, let me double check. At least dia mesti memecahi current market price ni lah. Ni. Ini halangan yang pertama. Ini teruslah tadi market, tadi bagi point of view untuk next week punya. So di sini, kalau betul-betul, ini adalah H4. Time frame H4. Ini untuk next week guys. Terus. Kalau betul-betul harga ni kan mau naik lagi, first thing first, ia mesti memecahkan yang di atas ni dulu. Sebab ditakuti, yang di atas ni masih lagi terletak ada order.
maksud order ni yang big player punya lah. Ah, kalau ada kita ni fokus launch style lagi balik. Mungkin. Contohnya ada terkeluar reaction macam ni. Sama je. Boom. Ada lagi second entry. Boleh tadi masuk. Okay. So this is my favorite lah biasanya. Di mana yang first ada track control, lepas tu pun ada seller keluar. Okay. Lepas tu sampai mana? Mungkin tak sampai support yang terdekat. This area. Okay, faham? InsyaAllah. Inilah saya punya untuk next week. It's a simple saja. Tapi masa pun dia tahu mungkin dia terabang, mungkin dia junam, dia tahu juga. We will see macam mana next week punya cerita. Tadi kita dapat jangkakan juga price ni akan menaik ke turun. Kalau kita dapat jangkakan bagus tu sudah tu. Okay, sebab saya sendiri pun dah tahu ke mana ni market ni. Sebab saya selalu cakap, tanah ni hanya penumpang. Apa yang market tu bagi, tadi go jalan. Okay. Dan satu lagi, ingati saya punya formula. Dalam trading, formulanya sell tempat seller, buy tempat buyer. Siapa dapat beritahu apa maksud ini? Sell di seller, buy di buyer. Your internet connection ni kan stable macam-macam tu. Okay, okay. Lagging. Okay. Siapa dah beritahu apa maksud sell di seller, buy ada buyer? Apa guys? Oh, betul. Ini ada yang jawab sudah. Okay, be flexible trade apa yang kita nampak, right? So, jawapannya adalah, ni ada yang betul. Support, buyer adalah dekat support. So, contoh, sell ni katanya akan sell di resistance. Maksud seller ni adalah resistance. Buy, maksud buyer ni adalah support. Okay. Ingat yang ini saja. What if kena breakout? Siapa dah beritahu? What if resistance ni kena breakout? Apa yang perlu kita cari? Adakah tanyakan trade RBS? Sebelum pakai ni lah. Ataupun tidak. First thing, apa yang tadi cari? Betul. So, kita ni cari puncak. Maksud puncak ni, sebab saya sendiri, I will not entry kalau resistance become support. Sebab apa? Ia lari daripada saya punya formula ni. Resistance, tempat ketarikan apa? Tempat tarikan sell. Kan? Support, tempat tarikan buy. Ini tadi buy ni support kan ni? Bukan kan? So, tadi cari. Maksudnya, tadi cari macam mana lah. Terjadinya resistance, kena breakout, boom. Tadi cari puncanya. Di mana? Inilah tempat support ni. Inilah puncak yang memecahkan resistance ni. Satu support, punca pecahkan resistance ni. Sama lah macam SRR yang kita pernah belajar, RSS. Di mana tadi entry dekat support. Mau contohnya. Ni, jangan terjauh. Contoh tadi saja. Ni. Kenapa tadi entry sini? Bukankah kita ni kan entry sini? Betul. Ataupun orang panggil lagi sini lah ni. Support kena breakout. Kan? Ni. Okey, apabila support ni kena breakout, cari punca dia. Siapa yang punca memecahkan? Inilah tanpa resistor ni, tanpa seller ni,
dia indahkan memecah support, dia indahkan memecahkan support ni, dia indahkan memecah support ni. So saya selalu cakap punca lah, punca, cari puncanya. Support ni siapa punca memecahkan? Kalau kata lukis, macam ni lah. Drop, base drop, sama kan? Supply and demand. This is a supply. So cari resistance yang punca memecahkan support. Kenapa? Ni my cikgu lah juga, which is cikgu Masal Safari. Kenapa double marunya tu is very very good. Jadinya kalau punca mereka tu melebihi. Maksudnya apa tu? Ya, cari yang macam mana situ. Kurang faham. Kenapa cikgu Masal Safari? Saya pernah belajar cikgu Masal Safari sini dulu. Ataupun nak muridnya si Hanzo ke, ataupun siapa lagi? Cikgu Nora Baistra. Siapa pernah? Yang punya key-nya, king itu kan? King. Ataupun double maru ozu. Double maru. Pernah belajar ke guys? Kira ada yang pernah lihat. So don't worry. So double maru ozu ni, dia ada syaratkan. Di mana ada terletaknya dua candlestick macam ni. Dua candlestick macam ni kan? This is double maru kan? Marking di sini untuk resistance. Kenapa yang marking di sini instead of macam ni? Okay, lagi sekali ya. Kenapa yang marking macam ni instead of macam ni? Dah pernah dapat? Ni mungkin saya yang pernah lah. Yang belum pernah jangan ikutkan. Makin banding sekarang. Sebab saya sendiri, saya belajar semua. Supply and demand, SNR, sebenarnya semua sama. Tapi if you indah faham benda tu sama lah juga. Okay ni. Kenapa cikgu Masal Safari marking warna hitam instead of warna biru ni? Sebab ni adalah resistance. This one is support. Di mana support ni diberikan oleh resistance ni. Dan yang paling bagus juga katanya, sebarisnya ada support. Betul. Sebelum double maru ni, sebarisnya ada support. Lurus kan? Terus kita lukis support, support, sebuah resistance. Confluence, betul. Kalau kata ni fikirkan, sama macam RSS dan segala macam. And then, sama lah apa yang myself selalu bagi tahu formulanya. Sell di seller, buy di buyer. Okay? Betul, SBR. Tapi saya beritahu lagi sekali ya. In my terms ataupun Dollar Master punya style, Anik, SBR, RBS, no. Boleh pakai, tapi try to ubah. Maksudnya, Anik, tu lah. Support, kena breakout, cari puncanya. Sebab tu. That is my style lah. I will not entry kalau SPR RBS. Boleh pakai tapi yang dah tahan lama lah. Maksudnya ia punya risikonya lebih tinggi daripada win rate. Harus kita perhatikan lah. Selain apa-apa. Yang apa which is yang contoh macam support lah. Breakout punca pullback entry. Betul. Betul 2020. Betul, betul. Cari yang highest lah. Kalau boleh cari yang highest. Sebab apa? Kenapa tadi cari highest? Macam contoh tadi menjual barang. Okay. Tadi menjual barang mesti yang mahal kan? Kalau boleh paling mahal. Untuk tadi dapat keuntungan. Sama aja macam trading ini. Lagi atas lagi low risk lah ni orang. Kurang risiko tu. Mana lagi kena-kena lurus kan? Tapi apa yang saya beritahu semua ni is not 100% win rate lah. Kalau 100% syoi. Tapi insyaAllah akan kurangkan risiko lah. Itu yang saya dapat beritahu saja. Okay, mungkin ada yang belum faham lagi. Don't worry insyaAllah. Video ni ataupun webinar malam ni saya akan upload dekat YouTube. Webinar malam ni. Okay, boleh faham? InsyaAllah. Saya tutup recording.